Baik, Abah nak ulang balik ayat tu. Summa nufikha fihi ukhra, dan apabila ditiup sangkakala yang kedua, yang seterusnya, fa idzahum qiyamun yansuruh, maka mereka itu berdiri menanti. Keluar daripada kubur tu menanti apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku. Baik, masa itulah sehingga sampai tempoh tertentu, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka terang benderanglah bumi ini binuri rabbiha, dengan cahaya Tuhannya, wa wudi'al kitab, dan diberilah alkitab masing-masing. Kita hari ini kita kena ingat kita ada kitab catatan masing-masing. Sejak kita lahir ada malaikat rakib dan atid yang catat amalan kita, kiri dan kanan sentiasa. Mereka berdua mencatatkan semua apa yang kita lakukan atas dunia ini, daripada kita lahir sehinggalah kita mati. Walaupun benda tu kecil pun tetap mereka catat. Sehinggalah kelipan mata kita, berapa hari ini kita berkelip hari ini, contoh, tetap ada dalam catatan. Kecil, besar, kecil, walaupun sebesar zarah sekalipun, semuanya dicatat oleh malaikat dan diberi kepada kita pada hari inilah. Wawudi al-kitab, pada hari kebangkitan nanti disuruh balik setiap kitab tu. Abah dapat abah, alu dapat alu, adik dapat adik, terima balik. Jadi semasa kita buka kitab itulah kita tengok amalan-amalan yang telah kita lakukan selama hayat kita semasa dunia, daripada kita lahir sampailah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Maka tak boleh nak sembunyikan kejahatan kita, tak boleh. Kebaikan kita pun ada dalam tu, kejahatan pun ada dalam tu. Kecuali kita banyak istighfar, banyak memohon keampunan. Itu je lah kalau Tuhan nak siapa nak apa. Sebab itulah kena istighfar. Kesalahan kita dengan Tuhan kena banyak istighfar. Semoga dalam catatan itu Tuhan hapuskan. Kesalahan dengan orang lain kena minta maaf. Supaya Tuhan dia maaf, mudah-mudahan tak ada catatan buruk dalam kitab kita tu. Jadi itulah tujuan kita istighfar selepas solat tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, supaya catatan yang tinggal adalah kebaikan yang kita terima di hari akhirat. Yang buruk tu pada. Faham tak? Dan jangan buat lagi, jangan tambah lagi kejahatan kita. Jadi benda ni akan berlaku lah. Setiap orang akan dapat balik kitab dia, dan dia boleh tengok balik, dan berdasar kitab itulah manusia akan diberi hukuman. Baik, ayat apa ni? Seterusnya, waji'a bin nabiyyin wa syuhada. Pada masa itu dibawa nabi-nabi dan para syuhada, para saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haqq, maka keputusan akan diberikan antara mereka tu. Hukuman akan dijalankan ke atas manusia, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Maknanya kalau benda yang kita tak buat, Tuhan tak akan hukum kita. Itu kena faham tu. Wahum la yuzlamun, mereka tidak akan dizalimi. Kita jangan takutlah benda-benda yang kita tak buat. Kalau orang pernah ada kita tahu, aku tak buat apa benda ni, tak ada masalah. Apabila kita tak buat, tak ada dalam kitab catatan tu. Mana hukuman Tuhan sangat adil. Apa yang kita buat kita dapat. Ataupun hari ni kita buat kebaikan ni, tak ada siapa dia tahu ni kebaikan aku buat ni, mungkin tak dapat apa-apa. Bukan begitu. Tetap ada dalam catatan, dan di hari akhirat nanti kita akan dapat balik kebaikan yang kita buat. Walaupun kita mengalih satu benda atas jalan, kita ada kayu tengah jalan, kita ambil tepi supaya orang mudah lalu, itu pun akan kita dapat balasan pada hari akhirat pula. Jadi bagaimana kejahatan dibalas walaupun sedikit, begitulah kebaikan akan diganjari walaupun sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sesiapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan nampak di hari akhirat nanti. Wa man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sesiapa yang buat jahat walaupun sebesar zarah, dia akan nampak pada hari akhirat nanti. Baik, setakat tu boleh faham tak? Boleh Jadi kita kena faham di sini, ada hari kebangkitan yang akan berlaku dan akan kita alami semua. Baik, ayat yang kedua. Wa wufiyat. Anda pada masa itu, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wa wufiyat, dan disempurnakan. Inilah wa wufiyat, dan disempurnakan kullu nafsin, kepada setiap jiwa, kepada setiap orang, apa dia? Ma amilat,
apa yang telah mereka lakukan. Tuhan buatlah secara sempurna, jangan takut. Buatlah kebaikan atas dunia ini sama ada orang tahu ataupun ada orang tak tahu. Kita ni hari ni kita nak buat kebaikan, kadang-kadang kita rasa rugi kalau orang tak tahu. Memang kita terasa orang tak tahu ni rugi. Yang mana kita rasa kosong je perbuatan kita. Contohnya kita bagi sedekah secara senyap-senyap. Ada tak orang tahu ni? Kita rasa baik aku zahirkan sedekah aku ni supaya orang tahu, supaya kita glamour, supaya kita dapat perhatian daripada orang. Faham tak? Bukan tak boleh, buatlah, tapi ada di kala tertentu yang terpaksa kita memberi sumbangan yang secara senyap, yang orang tak tahu. Tak apa, sebab kita tahu dalam ayat ni wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan ke atas setiap jiwa, setiap individu ma amilat, apa yang dia telah buat atas dunia hari ni. Buatlah. Jadi di sini kebaikan yang macam ni lah, nak khusus ya. Contohnya sedekah sumbangan. Bukan tak boleh. Kita nak bagi sumbangan, nak bagi sedekah, nak dapatkan glamour, buatlah biar orang tengok separuh. Dia kena ada juga 50% kita buat secara diam-diam. Yang orang tak tahu. Sebab kalau orang tak tahu langsung, nanti kita tak dapat nama pula. Sebab kita sebagai manusia nak juga nama tu, kita lemah. Faham tak? Jadi nak jugalah glamour, orang tahu ke apa. Buat, tak ada masalah. Bagilah sumbangan, hak orang tahu. Hak presiden apa ni, tanda tangan, nampak, biar orang nampak. Supaya orang tahu kita ni murah hati. Tetapi dalam keadaan kita memberi sumbangan, dalam bentuk orang tahu, kena ada juga 50% sumbangan kita, orang yang orang tak tahu. Itu untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 50% ni untuk kita, Allah dah manusia, supaya orang tahu kita jadi baik. Tak jadi masalah. Tapi hati kita tu kena jaga. Sebab kalau kita bagi secara terang-terangnya, kalau hati kita ikhlas, dia dah dapat pahala juga. Faham tak, man? Jadi buatlah kebaikan untuk orang tengok, dan buatlah kebaikan untuk Tuhan tengok. Biarlah 50-50. Kalau nak kata 100% kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin lemah lah, tak mampu. Faham? Jadi dalam dia tolonglah buat kebaikan yang orang tak tahu. Dalam suasana orang lain buat kebaikan, orang tahu, kita pun buatlah kebaikan, orang tahu. Tu macam itulah. Barulah kita tak resah. Sebab kalau kita 100% buat senyap-senyap, nanti orang kata kita kedekut ke apa. Nanti kita kata kita ni tak pandai nak bersosial, nak belanja orang, tak boleh. Tak boleh ni belanja orang ni, orang tahu. Bukan begitu. Jadi kita nak belanja kawan-kawan kita, sahabat kita, ahli keluarga kita secara terang-terangnya, buatlah. Sebab dalam Quran apa ada sebut apa ni? Belanjalah secara terang-terangnya, dan ada juga secara sulit. Kita seorang manusia, kita kena duduk di situ. Tapi secara sulit tu kita kena yakinlah wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan ke atas setiap individu ma amilat, apa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Tuhan balas, jangan takut. Jangan takut. Itu bukan satu ayat ni. Surah Az-Zumar ayat 70, Tuhan kata wa wuffiyat kullu nafsin ma amilat, dan disempurnakan ke atas setiap individu, setiap jiwa ma amilat, apa yang dia telah buat. Dan Tuhan bagi peneguhan lagi, wahwa, dan dia Allah Subhanahu Wa Taala a'lam, lebih mengetahui bima yaf'alu, dengan apa yang mereka lakukan. Jangan rusih. Tuhan tahu. Kita buat kukuk mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala tahu.